Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berkenaan dengan Ya'juj wa Ma'juj, dan lagi satu Wad-Dajjal. Kita campur sekali, kita samakan sebutan tu, tetapi ulasannya lain-lain lah sedikit, lain-lain tentu lain sedikit. Wad-Dajjal ataupun dari satu sambungannya Ya'juj wa Ma'juj, macam tu. Bagaimana kita nak mengenali, nak memahami, nak tengok di mana kedudukan dia ada di mana sekarang. Pertama sekali Dajjal. Yang kedua Ya'juj, di mana dia kedudukan, dia berada di mana. Mula-mula sekali saya khabarkan di sini kedudukan Dajjal. Kalau mengikut dalam sebuah hadis penjelasan dalam muktamad dalam Sahih Muslim, tapak kaki dia pijak dalam laut pun tak tenggelam buku lali dia. Kalau dia ulang alik berjalan daripada timur ke barat, pusing pergi balik, belum jatuh matahari lagi, dia dah sampai dulu dah. Macam itulah kenderaan dia punya laju. Kenderaan dia. Jet Apollo pun pergi balik 2 kali, 3 kali pun rentas buka bumi ni pergi balik, matahari tak jatuh lagi, dia boleh sampai awal lagi. Belum matahari jatuh, dia dah sampai kali yang kedua. Punya cepatnya. Lajunya jet tu. Begitulah juga kepahaman-kepahaman Dajjal. Arti Dajjal, matanya satu. Tak boleh nak dicegah ni, ketua dia besar. Pemimpin dia besar, pemimpin dia hebat, pemimpin dia teragung. Bukan agung, teragung, dihormati dan dimulia semuka bumi ini. Apa jua yang disampaikan oleh pemimpin dia, pendapat dia ataupun buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang mengikut Dajjal, semua dimuliai dan disanjung dan dihormati. Akan dijadikan satu kebesaran, jadikan satu adat, sama ada dia Melayu, India, Cina, orang putih, apa semua Kristian, akan mengikut jejak langkah Dajjal. Macam mana kita nak mengenal Dajjal? Saya nak kenal Dajjal. Ini saya bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak puas hati, boleh pergi tengok, boleh pergi siasat. Contoh yang pertama sekali kita nampak tu sokan. Permainan sokan dalam tu ada bola. Panggil sokan tu ada bola. Ada main rugby, ada main tenis, ada main lagi sepak takraw, ada main petinju-tinju, macam-macam termasuk jenis sokan. Termasuklah naik atas papan jongkit, terjun ke bawah, masuk dalam kolam. Jenis-jenis dia banyak dalam sokan. Dalam sokan ni pula ada putak belit, ada pengambil kesempatan, iaitu mengadakan judi secara sulit. Dia mengadakan judi secara sulit. Seandainya menang sebelah sini, ini bayaran dia. Kalah sebelah sini, sebelah bayaran ini. Jadi untuk mendapat kemenangan-kemenangan ni, dibuatlah satu perancangan kepada goalkeeper ataupun pemain-pemain. Sekiranya hang buat bagi salah, bagi kalah, aku hadiah hang seorang pun 5 juta. Kadang-kadang 10 juta dia bagi hadiah satu grup. Buat satu perancangan yang sulit supaya orang lain tak tahu. Dan dalam rancangan ahli sokan ni juga ada berlaku rogol. Siapa yang merogol tu? Baru-baru ni banyak perkara ni berlaku. Tentulah ada juru-juru ulas, juru-juru pengarah, juru solek dan juru-juru latih. Juru latih ni akan lelaki, dia akan rogolnya perempuan. Berlaku perkara ni tuan-tuan, banyak kali dah.
Kerana apa? Tak boleh sempat geram dia tengok. Pakai spender depan dia, nampak lorong semua, nampak punggung terbelah, nampak pada dia. Macam mana dia nak nasihat lagi daripada lain tajuk tak ada. Aku rogol lah dulu. Baru puas aku bercakap. Berlaku dalam sukan. Ini yang dikatakan berlakunya sukan tu, dalam tu ada training kesihatan badan. Training gimnastik supaya kecakapan tu dizahirkan, tunjuk kepada manusia lain, tetapi dicampur dengan perkara-perkara yang meracuni agama. Contohnya berogol, main judi, arak, minum arak, berlaku macam-macam pergaduhan, pertengkaran, sombong-sombong, bongkak-membongkak, action, tunjuk lebih, mendabik dada. Ini sombong menyombong, mendabik dada, kutuk sebelah kalah, menang sebelah, menang sanjung dimulai, belah kalah kutuk. Macam-macam perli perkataan yang menyakiti orang yang salah. Jadi yang menengah, yang menokong, yang menyokong yang sebelah kalah akan mengatakan ini jadi pertengkaran, pergaduhan sehingga pukul-memukul, bergaduh berlaku perkara ni, tuan-tuan. Inilah yang dikatakan bawa pengertian Dajjal. Selain daripada sukan, balik yang lain pula. Selain daripada sukan. Kita balik pada tajuk-tajuk yang lain. Apa rombongan-rombongan sukan, rombongan-rombongan Dajjal tadi. Dia akan bawa seperti filem-filem. Dalam filem tu macam-macam kisah dikhabarkan. Mesti orang cantik, mesti orang lawa. Orang huduh jadi mangsa, orang huduh jadi contoh, orang huduh jadi suruhan di dalam filem-filem. Yang cantik-cantik dihormati, yang dimuliai, bahkan diberi pangkat darjat yang tinggi, diberi datuk lah, macam-macam gelaran-gelaran kedudukan yang tinggi. Tu dalam filem, perfilman. Yang mengarah filem tu bukan sebarangan orang, mesti orang yang tu berduit, ada duit, layak mempunyai ladang duit lah. Dia ada ladang duit cukup banyak baru boleh buat filem. Sama juga dengan sukan, bukan ada ladang duit. Iaitu ladang apa? Ladang bank. Dia kena banyak bank menyimpan keuangan. Jika tidak, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buatnya sukan, tak boleh nak buatnya filem-filem. Ada filem tu pula, filem lucah, filem akhlak, filem contoh tauladan, filem-filem yang membawa kepada seronok-seronok jenaka. Panggil semua tu panggilan entertainment dalam bahasa Inggeris. Dipanggil penghibur, alat-alat penghiburan, termasuklah wrestling, termasuklah apa juga sukan ataupun muzik-muzik ataupun filem-filem, dipanggil entertainment. Entertainment ini adalah bahasa Melayu, barang-barang kedudukannya dipanggil entertainment. Ini panggil barang-barang macam mana? Penghibur, alat-alat menghibur, semata-mata hiburan saja. Semata-mata hiburan, tak lain tak bukan. Tetapi nampak dalam hiburan. Bukan jadi hiburan, jadi contoh tauladan dalam hiburan, balik buat di rumah, balik berlakon di rumah, balik jadi dan berazam nak jadi. Nak jadi orang-orang yang salah, orang yang jahat. Nak jadi orang dengki, nak jadi orang yang tamak. Maka jiwanya tak tenteram. Adakah orang yang pergi tengok filem-filem lucah tu balik nak bersolat? Tentu tak. Pergi tengok filem-filem drama-drama balik nak bersolat, dia tak akan bersolat. Ataupun balik daripada tengok filem-filem dia nak cerita hal agama, tak ada. Dia cerita hal-hal filem tu. Action bagaimana gaya pakai seluar, pakai baju, set rambut tu bagaimana, percakapannya bagaimana, gaya lakonan dia tu macam mana. Semua jadi timang-timangan, jadi sanjungan-sanjungan kepadanya. Bah dibesar-besarkan. Oh ini nama sekian-sekian. Oh ini cantik ni aku suka, gelagat dia aku suka, cara dia, sebutan-sebutan dia, nyanyian-nyanyian dia aku suka. Maka terikut-ikutlah jadi ikutan. Apabila jadi ikutan, itulah yang dikatakan Dajjal, lalai, tinggal kepentingan agama, kepentingan Islam itu tinggal ke belakang. Maka dalam Quran ada menyebut salah seorang Nabi yang buat tembok yang tebal, yang kebal, mengatasi supaya jangan Dajjal masuk, iaitu Zulkarnain. Ataupun Nabi Zulkarnain. Yang buka Iskandariah tu ada juga mensejarahkan macam tu. Adalah Iskandar Zulkarnain.
Jadi Zulkarnain mengumpulkan orang-orang di daerah Tibet, atas daripada lagi Karachi, atas sikit daripada India, hampir di antara Rusia dan Tibet, dan lagi Burma, kiri kanan dia Burma, ataupun hampir dengan Pakistan Utara dan Pakistan Selatan, hampir dekat-dekat di utara India lah, di atas India. Dia panggil kawasan tu kawasan Tibet. Diperbuatnya sebuah tembok yang agak tinggi lagi besar, supaya jangan ada laluan Dajjal. Tu lambang saja tuan-tuan. Sekarang dia naik kuda, dia naik kereta api, dia naik jet, macam-macam alat dia naik, tak payah dah lalu kawasan tembok tu, dia cross kot lain. Cuma itu satu lambang percakapan saja yang dibuat Iskandar Zulkarnain. Dengan nak tutup kepahaman Dajjal ni dengan tembaga tak boleh. Kerana tembok tu diperbuat dengan tembaga. Dengan emas tak boleh. Dengan berlian tak boleh. Dengan batu, dengan kayu tak boleh. Bermakna macam tu. Bagilah upahan dengan berlian, macam tu. Nah, aku bagi berlian ke hang, bontilah. Hang janganlah buat perangai-perangai Dajjal. Jangan menyokong kerja-kerja Dajjal. Aku bagi dah berlian kat hang satu bungkus. Dia tak mau. Macam itulah lambang dia. Ataupun aku bagi emas pada hang sekilo pun dia tak mau. Dia tetap nak jadi orang yang memimpin Dajjal juga. Macam itulah ketua-ketua dia. Kerana dia kaya lebih daripada emas yang ada. Maka lambang tugu diperbuat daripada tembaga, emas putih, berlian, dan diadun menjadi sebuah, dimasak, dijadikan sebuah benting yang kukuh. Itu lambang saja tuan-tuan. Sebenarnya tak boleh mengatasi Dajjal. Tetapi jangan tak buat. Buat juga sebagai lambang pengenalan. Ada juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul buat dan tinggal kepada kita, supaya kita contoh. Artinya di sini buat pertukaran. Tak ni, aku nasihat kamu. Macam inilah wahai pemimpin Dajjal. Hang menyokong buat kerja-kerja Dajjal. Aku bagi berlian pada hang 1 lori. Dia tak mau. Tetap dia nak menganjur juga Dajjal. Ataupun aku bagi pada kamu emas 1 lori. Dia tak mau. Dia tak perlu tu semua. Tetap dia mau mengadakan Dajjal. Dia nak hidup juga perjuangan ini. Namanya Dajjal lah. Balik yang kedua, sambung yang kedua, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj. Tadi saya tunjuk berkelakuan, berperangai yang mencanggah Islam. Yang ini pula mengorek keimanan, i'tiqad seseorang, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Artinya mengorek-korek. Tak ada lah pi korek dengan tangan, tapi mengorek pengertian dia. Contohnya macam ini. Ditunjuknya dalam muzik itu, dalam keadaan itu, satu suara seruling, ataupun satu suara biola, ataupun suara gambus, suara gendang. Sungguh tertarik, manusia akan tertarik dengan suara gendang, hati tertarik, jiwa tertarik dengan suara muzik. Lebih-lebih lagi muzik biola, mendayu-dayu, menyusup ke lubuk jiwa. Sungguh tertarik. Apakah orang ni mau mendirikan solat, mau menjalankan takwa? Tak mau tuan-tuan. Sebab apa? Dia dikorek, jiwanya dikorek dengan satu keadaan yang salah. Iaitu apa korek dia? Ya'juj wa Ma'juj. Macam mana saya nak bawa contoh? Bagaimana contohnya? Ada tuan-tuan. Pada suatu hari, satu ketika, Nabi Muhammad, dia nak pergi ke rumah Siti Aisyah. Sebelumnya tiba ke rumah Siti Aisyah, di pertengahan jalan, Rasulullah bertemu dengan satu gerumbulan, iaitu ahli muzik. Ahli muzik ni ada gendang, ada gambus, ada biola. Lebih kurang macam itulah. Ada seruling. Setelah Rasulullah tengok kedudukan ini, Rasulullah jalan laju-laju, jalan cepat-cepat, masuk ke rumah Siti Aisyah.
sambillah mulut dia, segera mulut dia berbunyi-bunyi perkataan-perkataan yang mengutuk apa yang dilihatnya sebentar tadi. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Wailul lil arabi min syarrin qad aqtaraba futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha. Faqultu, maka dikata oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Naam, walakin, akan tetapi, macam tu, idza kasural khabas, kata Rasulullah, ketika mana Rasulullah masuk ke rumah isterinya yang bernama Aisyah dalam keadaan tergesa-gesa, pazi'an, dakhala 'alaiha pazi'an, mulutnya berkumit-kumit menyebut-nyebut nama keburukan itu. Wailun, celaka sungguh, wailul lil arabi, bagi bangsa Arab, kata dia. Wailul lil arabi min syarrin qad aqtaraba futihal yawm, celaka bangsa Arab pada hari ini telah pun datang pada mereka Ya'juj wa Ma'juj. Dia tak kata muzik, dia kata apa, alat-alat muzik, dia tak kata hadrah, dia tak kata apa, dia ghanili wal mughaniyat, tapi dia kata Ya'juj wa Ma'juj, dikiaskan cakap kepada alat-alat muzik, rombongan-rombongan, termasuk sekali lah orang yang melakukan muzik, orang yang mengikut muzik, kumpulan muzik, dipanggilkan pada kedudukan itu, dipanggil Ya'juj wa Ma'juj. Sesungguhnya tuan-tuan, tak kira siapa, barang sesiapa yang mendengar suara serulin, barang sesiapa yang mendengar suara mengilainya biola, contohnya macam inilah, saya buat sedikit melalui mulut lah. Contohnya orang berminat, tertarik hati, tapi muzik bunyinya bentuk biola, tertarik hati tuan-tuan, tertarik. Bunyinya sungguh merdu, tu tak merdu, tapi bunyi tu contoh saya buat bunyi alat-alat muzik biola. Bunyi gitar macam tu juga, akan terpaut jiwanya kepada gitar. Bunyi gendang akan terpaut suara gendang. Apa saja yang beralat-alat muzik, al-ghannili ataupun wal mughanniyat, pemuzik-pemuzik ataupun penyanyi-penyanyi dan pemuzik-pemuzik akan dihormati, dimulia, disanjungi, dibuat masa sekarang ini. Tuan-tuan tengok, sungguh tuan-tuan tengok, dimuliai, disanjung dan dihormati pemuzik-pemuzik, penyanyi-penyanyi, iaitu ghanili wal mughanniyat, bahkan diberi gelaran-gelaran yang amat tinggi, dan datuk yang mulia, yang dihormati, yang disanjungi, ataupun dipanggil juga lain-lain bahasa, dipanggil apa lagi. Sungguh kamu banyak keupayaan, banyak pengalaman tentang muzik, banyak pengalaman tentang menyanyi, dipanggilnya datuk ataupun puan, dihormati dengan pakaiannya rosak habis, pencang habis, tidak ada lagi akhlak mengakhlaknya, tidak ada lagi rosak dari segi pakaian, dari segi percakapan, dari segi akidah, dari segi kelakuan, dari segi sebutan menyanyi, semuanya rosak, dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Surah Yasin pun ada, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma lam yanbaghi lah, tidak layak, tidak sesuai, tidak sepatut, tidak sepadan nyanyi itu bagi Nabi Muhammad. Dia habaq, janganlah kamu buat, kerana nyanyian itu adalah merosakkan akidah-akidah, menyanyi melampaui batas. Sederhana tak apa juga, ini melampaui batas, tak layak, tak sesuai pada Nabi-Nabi dan Rasul, kerana mereka Nabi-Nabi dan Rasul ini contoh yang terbaik bagi kamu sebagai ikutan. Di dalam surah Asy-Syu'ara menyebut juga, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam taru annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Penyanyi-penyanyi diikuti oleh orang-orang jahat. Ini kata Allah Ta'ala, bukan jangan faham saya kata. Allah Ta'ala kata penyanyi-penyanyi diikuti oleh orang-orang jahat. Walaupun mereka tu berada dalam stage tu dalam tempat alat perhiburan tu, ataupun dia panggil persarana, tempat dia buat rancangan menyanyi tu, ataupun lantai, ataupun lagi apa dia pergi apa lantai untuk menyanyi muzik tu.
Dipanggil apa? Pentas pun dipanggil juga. Pentas. Walaupun diperbuat daripada emas ataupun perak, tetap diikuti oleh orang-orang jahat. Berlakunya perkara-perkara yang tak senonoh. Isteri orang lain lari ikut suami orang lain. Ada suami orang lain ikut isteri orang lain. Ada yang berlaku didikan-didikan yang tak senonoh. Perkara-perkara ni berlaku di dalam bentuk, dalam keadaan orang menyanyi juga. Tapi tanya mereka tak mengaku. Asal saya pun penyanyi juga, sebab tu saya tahu. Asal pun saya muzik juga, tu saya tahu. Berlaku perkara-perkara yang pencang seperti ini dinamakan Ya'juj wa Ma'juj, mengorek jiwa, mengorekkan hati. Dengar gendang, cara pukul gendang macam ini. Muzik biola macam ini, muzik pula gitar macam ini. Out biola ataupun accordion tu yang besar tu, biasanya di negeri India, dari Arab ni yang ada, ataupun Pakistan, ataupun organ, ataupun piano. Semuanya bunyinya lain-lain masing-masing. Masing-masing ada keindahan masing-masing. Alat-alat muzik akan menarik, akan menyintai kamu kepada perkataan-perkataan yang mengkhayalkan. Sebab itu penyanyi diikuti oleh orang-orang jahat. Yang membuat ni adalah orang-orang jahat. Sehingga dikatakan sedemikian oleh Allah Ta'ala dalam Quran, surah Asy-Syu'ara. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Penyanyi-penyanyi diikuti oleh orang jahat. Apa yang mereka kata, yang apa mereka buat ni mereka tak ikuti dan tak buat pun. Ma la yaf'alun. Apa saja, ma tu apa saja mereka ikrar berjanji, mereka tak memperilaku pun. Kasihlah kepada apa semua bercerailah, jadu pertengkaran. Kasih dengan cinta tu elok bercerai rongkai, bergaduh, berpukul-pukul, bertengkap-tengkap, masuk hospital. Macam itulah berlaku kepada orang-orang menyanyi dalam perkara ini. Tanya tak akan mengaku. Barang siapa yang yakin, barang siapa yang nampak pasti sungguh akan mengaku penjelasan saya ni. Bukan sengaja saya nak buat kutuk-kutukkan ni, kerana ada banyak yang meminta saya menjelaskan apakah itu Ya'juj, apakah itu Ma'juj, apakah itu Dajjal. Terpaksalah saya kena habaq perkara yang benar. Qulil haq walau kana murrah. Walaupun kamu tak dengar, tak suka, saya kena menyampaikan juga. Tuan-tuan tentu tak suka kalau saya ulas lebih panjang lagi, sakit hati, sakit jiwa pun dengar. Saya tak maulah berpanjang-panjang lebar, jauh-jauh sangat, tinggi-tinggi, mendalam-dalamkan sekanat. Sekadar ini cukuplah memadai untuk sebagai jadi satu bahan santapan akal, fikiran ataupun jiwa untuk membezakan mana satu yang baik dan mana satu yang tak baik. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj itu mengorekkan iman kamu, mengorekkan hati kamu. Dengar saja suara-suara wani wal muwaniyat, akan cinta, akan ikut. Contoh yang berlaku pada Nabi Muhammad ketika mana dia nak pergi ke rumah Siti Aisyah, berlakulah perkataan-perkataan wailun, ni celaka bangsa Arab pada hari ini. Sudah pun datang Ya'juj wa Ma'juj. Macam itulah makna dia. Janganlah datang pada kamu. Ada, tetapi janganlah kamu minat. Ada keliling kamu, janganlah kamu suka. Ada, jangan kamu cinta. Kamu dengar buang seperti mana curahan ayat daun keladi. Tak apa macam tu. Ini menggila-gila ni, tak balik-balik. Ini yang teruk-teruk sangat ni. Inilah Ya'juj namanya. Sekadar dengar, sekadar untuk menghibur hati. Tak mengapa tuan-tuan, boleh dengar muzik tu, tak salah. Saya pun boleh suruh. Saya pun dengar juga muzik. Tapi ni melampaui batas ni. Teruk ni, dengar sampai tak balik-balik, sampai main judi tempat muzik, sampai main judi tempat belaga-belaga pertandingan. Buat pertandingan muzik, belah mana menang, belah tu sokong dapat duit, dapat hadiah judi. Berlaku pemain judi, berlakunya challenge. Perkara macam ni berlaku dalam bentuk keadaan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Jadi pada masa ini, keadaan ini saya tak perlulah, tak mau memanjangkan lagi. Kalau panjang lagi menyakitkan hati yang amat sangat, silalah buat tak puas hati, sila telefon kepada saya 012-533-8329 ataupun alamat rumah 762 Jalan Kenari, Lebuh Raja Wali, Kampung Datuk Mak Sain, Manjoi, Darul Ridwan. Itu sempurna nombor saya. 012-533-8329 Ustaz Mansur ataupun Ustaz Muhammad Isa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.